Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita teruskan tajuk 8.3 iaitu pantulan cahaya. Okey, untuk tajuk ni kita nak belajar tentang ciri imej pada cermin satah dan yang kedua kita akan belajar tentang hukum pantulan. Yang ketiga, kita akan belajar lukis gambar rajah sinar pantulan cahaya dan yang keempat, kita akan belajar selesaikan masalah kehidupan seharian dengan mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar, dah tahu dah tentang cermin satah. Jadi hari ni kita nak tahu apa lagi ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Okey, kita tengok dekat sini, ciri-ciri imej pada cermin satah ada 4. Yang pertama, imej adalah tegak. Contohnya, kita dah belajar 8.1 tadi, cermin yang kita gunakan pada setiap hari untuk tengok muka kita, semua tu kita gunakan cermin satah. Okey, sekarang kita tengok dekat cermin. Awak tengok dekat cermin. Okey, muka awak tu, imej muka yang kita nampak tu adalah tegak. Maksudnya kita nampak kedudukan muka kita tu adalah tegak. Tak adalah dia sengit ataupun terbalik ke. Tak ada. Dia imej dia adalah tegak. Okey, yang kedua kita tengok saiz objek. Okey. Saiz objek adalah sama dengan saiz imej. Tengok muka kita. Ada tak muka awak tu nampak besar ataupun nampak lebih kecil dekat cermin tu? Kita akan nampak saiz muka kita dengan saiz pada cermin tu, saiz muka kita pada cermin tu adalah sama. Jadi saiz objek adalah sama dengan saiz imej. Okey, yang ketiga kita tengok jarak pula. Okey, jarak objek. Okey, contohnya jarak muka kita daripada cermin adalah sama dengan jarak imej, iaitu muka kita tadi yang imej kita tadi pada cermin tersebut. Jadi kita nampak jarak dia sama. Kalau imej tu pun daripada cermin dengan imej tu adalah sama. Jadi jarak objek adalah sama dengan jarak imej. Okey. Yang seterusnya nombor 4, imej yang terbentuk adalah songsang sisi. Okey, songsang sisi ni maksudnya macam mana? Kita tengok dekat dalam ni gambar huruf B. Bila dalam cermin, kita nampak dekat cermin dia akan terbalik. Maksudnya B tu dia jadi terbalik. Contoh macam kita tengok okey, contoh kita tengok dekat cermin tu, kita angkat tangan kanan, tapi dekat cermin tu kita nampak imej kita adalah tangan kiri. Itu adalah songsang sisi. Songsang sisi. Kalau kita tengok, kalau kita pantulkan balik tulisan pada ambulan, tulisan ambulan kan terbalik kan. Kita ambil cermin, kita pantulkan, kita akan nampak tulisan ambulan tu jadi betul. Itu adalah songsang sisi. Okey, yang kelima adalah maya. Maya kita dah tengok bezakan sebelum ni, sahih dengan maya kan. Okey, maya ni adalah imej yang tidak terbentuk pada skrin. Imej yang tidak terbentuk pada skrin. Kita nampak dia terbentuk di belakang cermin. Itu adalah maya. Okey, hukum pantulan cahaya. Kita masuk hukum pantulan cahaya. Bila satu sinar cahaya ni ditujukan ke atas keping cermin satah pada sudut tertentu, iaitu sudut 7, dia akan dipantulkan kepada sudut tertentu. Nama dia adalah sudut pantulan. Kita tahu sebelum ni sifat cahaya adalah cahaya boleh dipantulkan. Okey, kita tengok eksperimen ni. Eksperimen ni dia nak kaji tentang sudut 7. Apa hubungan sudut 7 dengan sudut pantulan ni? Okey, jadi kita tengok dekat sini hipotesis dia, sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Okey, dia ada kotak sinar, dia pantulkan cahaya pada cermin satah dan kita akan dapat sudut pantulan dekat sini. Dan kita boleh ulang sudut 7, 20, 30, 40 dan 50. Dan bila kita tengok apa hasil dia, okey, keputusan dia sebenarnya sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. So maksudnya kalau sudut 7 10, sudut pantulan adalah 10. Kalau sudut 7 20, sudut pantulan adalah 20. Sebab sudut 7
sama dengan sudut pantulan. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey. Jadi dia tanya, adakah hipotesis diterima? Kita tengok apa hipotesis tadi. Sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Okey, jadi sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi cahaya yang dipantulkan ni mematuhi hukum pantulan. Apa dia hukum pantulan? Sinar 7, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Dan sudut 7 ni adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi hukum pantulan ni ada dua. Sinar 7, sinar pantulan, garis normal adalah berada pada satah yang sama. Okey, macam mana nak lukis? Okey, yang pertama kita kena lukis dulu cermin satah. Kita lukis cermin satah, ni cermin satah. Dan yang kedua kita kena lukis garis normal. Sini cikgu tak ada pembaris. Jadi nanti macam mana kita nak buat garis normal ni, kita kena buat garis normal ni adalah berserenjang 90 darjah daripada cermin satah permukaan tadi. So 90 darjah pastikan dia kat sini bengkok lah sebab cikgu tak ada pembaris dekat sini. Okay, lepas tu buat 90 darjah. Ini adalah garis normal. Garis normal. Okay, garis normal. So, kita boleh tahu dekat sini, lepas tu kita lukis sinar 7. Katalah sinar 7 ni yang masuk adalah, tadi kita dapat, dah terkecil pula. Okay, sinar 7 dia adalah, kurang tepat. Katalah dekat sini 10 darjah. So kita akan dapat yang dipantulkan pun adalah 10 darjah. Jadi kita kena lukis dia punya sinar ni. Ni masuk 7, ni pantul. Ni sinar pantulan dengan sinar 7. Ni arah dia. Satu masuk, satu keluar. Tu sinar 7 dengan pantulan. Jadi kita kena lukis gambar rajah macam ni. Sinar pantulan. Okay, So, itulah gambar rajah dia. Okay, kita tengok yang seterusnya. Aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Okay, kita tengok dekat sini. Salah satu contohnya adalah kon ni kan. Orang letak biasa kalau dekat jalan. Kita nampak ada kon-kon ni. Nampak macam kon ni bercahaya sebab pantulan cahaya. Waktu malam. Kita tak nampak kan, mungkin ada lubang ke kat situ, ada orang tengah buat jalan, kita tak nampak. Jadi kon ni diletakkan dekat situ, dia boleh dia boleh memantulkan cahaya. So kita tahulah ada orang tengah buat jalan ataupun something yang berlaku dekat jalan kan. Lepas tu yang kedua kita tengok papan tanda tu, papan tanda dekat jalan raya tu boleh memantulkan cahaya. Maksudnya cahaya daripada lampu kereta kita tu bila terkena pada skrin tu kita boleh nampak lah. Dia pantulkan cahaya. Kita nampak lah signboard tu nak pergi mana, arah mana. Dan yang seterusnya contoh kalau kereta kita rosak. Kereta rosak ke tepi jalan. Sebenarnya ada benda ni kan. Ada benda ni dekat dalam kereta. Apatah nama dia. Contoh kita rosak. Kita letakkan penanda ni. Jauh lah berapa meter daripada kereta kita. Supaya orang alert kereta kita rosak kan. Dekat tepi jalan. Supaya keselamatan lah, untuk menjaga keselamatan. Tak adalah tiba-tiba ada emergency orang terus langgar kan, langgar kereta kita. Okey, itu adalah aplikasi pantulan dalam kehidupan. Last lagi satu, kita tengok ambulan ni. Ambulan ni kenapa dia selalu kita tengok dekat dia punya, bukan selalu, memang dekat ambulan ni dia punya perkataan ambulan tu terbalik. Ambulan terbalik. Cuba kita letak cermin, letak cermin dekat situ, kita akan nampak image yang dipantulkan tu adalah betul. Kita akan nampak tulisan ambulan tu adalah betul. Tu sebab dia songsang sisi. Tu yang ditulis secara songsang sisi tu. Bila kita pantulkan, kita akan nampak cermin pandang belakang, kita akan nampak yang betul. Okey. Itu sahaja untuk topik ni. Dia ringkas sahaja.
Semoga diberikan kefahaman. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.